Ush, tiba-tiba aku rasa macam lawyer saya. Tak boleh lah. Kembangan terkini macam inilah sebab yalah Hot FM pun dah settle. Alhamdulillah. SPRM kalau mengikut saya punya lawyer dah bebas. Tak ada apa-apa masalah sebab maksudnya kalau dulu pasal akaun kena freeze, akaun pun dah di-unfreeze kan, barang-barang semua dah dihantar balik. Dah lama dah, sebulan lebih sebenarnya. Barang-barang kita dah receive balik, kereta pun kita dah receive balik. Semua akaun, kalau nak cerita akaun freeze ni, akaun bini, semua yang berkaitan dengan nama Shuaib, Bubblebee, semua di freeze. Kalau diorang check money trail tu pun akan ada akaun yang di freeze. Contohlah kata Shuaib ada transfer dekat Sepolan ni 20,000 ke 15,000, Polan tu pun akan kena freeze. Dia benda ni bukan kecil, besar, sebab kadang-kadang kita kesian kat kawan-kawan kita yang tak kena-mengena pun akaun kena freeze. Oh, macam inilah keadaan. Tak ada sebenarnya, memang sama. Tak semua orang suka keadaan tu. Saya pun tak pernah hadap benda tu for the first time semua hidup. Tengok dalam filem kan, tengok dalam filem. Lepas tu macam tengok ya kaca. Jangan ada orang kat sebelah ni. Kau ingat ada satu bilik tu kita punya rasa body dia apa tau. Oh ni bilik tu rekod bilik ni duduk sini. Kita macam apa ni kan. Oh ya ke macam ni ada katil ni. Dulu kalau masa kita buat kita punya sesatan dengan dia tidur sehari, tidur katil ni lah. Apa nak suruh aku tidur sini? Apa kena cerita dengan aku? Tak bagi tahu dia cakap. Apa situ katanya kita dia memang dia sebenarnya kalau ikutkan yang torture masa sebelum tu yang masa daripada rumah, daripada rumah bawa sini. Inilah office ni lah dia datang. Ya, keluarkan semua fail, berterabur fail kat atas meja ni, dia check. Paling pressure masa tu. Sebab lagi satu, kita tak tahu nak apa sebenarnya. Cerita apa sebenarnya, pasal dia tak beritahu. Pasal dia cakap, ini prosedur kita tak beritahu, cuba kita nak tengok dulu, kita nak ambil benda yang kita perlu. Benda tu kita tak suka langsung. Lepas tu tiba-tiba dia boleh keluarkan macam okey, jadi kita ke SPRM, tapi nanti kereta awak kita akan sita. Macam tadi kata nak tengok file-file dia, nak kena sita. Oh tak, kita punya bos cakap kereta kena ambil. Bayangkan benda tu yang paling pressure. Macam ya Allah, dah selepas satu-satu. Bila sampai sana kat SPRM tu sebenarnya dia tak pressure sebab bila sampai je okey, bila sampai masuk bilik dia, bilik interview tu, dia cakap okey, sekarang ni tak payah nak tuan-tuan ke apa ke bro kan, aku pun tua setahun je pada kau, sekarang kita cerita lah. Cerita pasal apa? Kita cerita pasal Sepolan. Masa tu tak ada pressure langsung, sebab kita nak cerita benda yang kita tahu, benda yang dia macam ni lah, kita tak salah, kita senang je nak cerita. Janji aku boleh balik sekejap lagi. Benda tu dia yang pressure memang sebelum tu. Kita umpama orang, kita tak tahu siapa salah, tapi kita rasa macam orang tu anggapan kita salah. Benda tu, cara dia pandang kita, cara dia tanya kita, ya ke? Ni mana ni? Apa ni? Tak, kau nak tanya pasal apa? Tak, bagi saya dia dulu, dia faham tak? Masa tu yang berpressure sebab start interview tak ada apa. Start interview dulu kan 3.5 lebih kurang. Interview okey apa semua, dia siap beli pekan makan apa semua, nak beli sokok kan. Lepas interview kalau dah rasa boring sangat dalam interview, pergi luar sokok kan dia start pressure lagi sekali tu pukul 9 malam. Masa tu ada Sepolan tu, Datuk tu. Nama kau kau dah tahu kan siapa? Tiba-tiba dekat luar, kau dah viral. Apa hal tu? Kau dah viral. Cak, dia suka ke viral? Aku tak suka. Ya betul tu, Cak. Kau tengoklah dekat mana? Dekat Facebook, tak ingat lah mana. Kau buka lah. Menggigil tangan aku nak pegang handphone. Mana pinjam handphone. Tak ada handphone semua dia ambil. Handphone lama dia ambil, 3 bulan dia ambil. So bila tengok, start situ. Pasal masa tu posting tu baru dalam sejam lebih, dah tengok kat 2,000 lebih komen. Aku cakap mati ni. Try klik tengok komen, mati. Cakap mati. Masa tu dia rasa macam, ya kan, netizen ni kita tahulah, dia walaupun kita tahu kita betul, tapi tapi sikit sebanyak kita mesti terkesan dia. Pasal nanti dia akan main sentimen family tau.
Dia akan main family macam kau ni bagi makan anak apa, anak kau duit haram masuk. Dia akan main sentimen family. Tu masa tu kita akan rasa macam dah lah kau tahu kau tak salah ni. Aku 100% aku tak salah, jadi kau boleh cakap macam ni. Kita dah rasa pressure. Tapi alhamdulillah pasal pagi tu keluar pukul 1 lebih. Keluar 1 lebih masa tu tak rasa besar lagi. Boleh 3.30 petang sampai Ya, betul pagi. Dia sebenarnya datang rumah 4.10 pagi. 4.10 pagi. Pasal dia tahu kan kita nak pergi kerja for FM. So bila balik tu rasa okey lagi. Dah balik tidur semua. Besok pagi tu jangan rasa macam besar lah benda ni, sebab bila masuk tahu apa benda gazette apa benda dekat YouTube dia keluar orang yang Malaysia Gazette yang partner yang buat JV dengan Bumblebee tu ke negari pakai baju oren itu yang tak ada Soap tak Soap 1 pagi keluar 1 pagi kan. Masa tu dia ada cakap jugalah, jadi kalau statement awak ni kalau awak ada tipu dia kan awak duduk lock up awak lah ni. Aku cakap biar betul. Awak tidur lock up lah ni. Cakap biar betul. Tapi kita cerita benda yang betul je. Senang je kan. Tu jam pukul 1 lebih tu keluar bersama dengan Datuk tu. Datuk tu sign surat sama-sama. Surat dia sign, dia keluar, aku pun sign, aku pun keluar. Cuma besok tu lah bila tengok yang kena bergari apa semua tu cakap gila lah besar rupanya. Itu yang rasa ini bukan main-main ni kan. Lepas tu tengok melibatkan apa duit yang banyak lah tu, kita rasa macam kalau 1 juta 2 juta okey lagi, masa tu berapa puluh juta, ratus juta pergi dia, ratus juta. Tapi macam okey lah, itulah dia punya kita punya tahap ketakutan tu. Dia ada sekejap okey, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada kan. Sekejap terperanjat, sekejap tidak, sekejap terperanjat. Gila. Mula-mula memang bagi kesan. Sebab kan orang dah start mula nak boycott lah. Orang rasa macam ini perniagaan yang menanya orang lah. Kau ambil duit orang, lepas tu kau buat perniagaan. Memang ada mula-mula, memang dah ada pun hashtag boycott Bumblebee tu dah keluar dah. Dah banyak lah. Situlah sebenarnya yang Omar saya dia lagi goyang. Soap ni mula-mula tu macam okey jugalah. Tapi bila dia pun nak makin goyang pun dia menarik kita kan. Macam alamak kan, betul lah benda ni agak worse. Sebab orang dah mula bercakap benda tu. Tu yang saya ada ceritakan dalam YouTube saya tu. Ada orang datang outlet untuk maki, untuk marah, untuk cakap macam kau tak malu ke berniaga pakai duit haram? Kau Soap tak ada bagi apa-apa ya. Takkan dia makan seorang macam kita rasa macam cakap apa ni Allah kan. Benda-benda tu bila kejadian tu berlaku je, sebab yalah bukan nak cerita selamatkan buntut masing-masing, tapi kita nampak itu bukan tak tahu mungkin satu masalah ataupun tidak, tapi kalau kita nak settlekan benda tu, one of the cara dia adalah kita keluarkan benda Allah ni dulu. Kan maksud kan kita kena keluarkan 5 outlet dulu. So itu cara yang paling baik lah. Sebelum kita meeting apa semua, kita keluarkan, kita ambil balik 5 outlet ni dan kita ada sedikit bayar pampasan kepada dia apa semua, kepada X tu, supaya benda settle, supaya dua-dua pun happy. Sebab X pun tak bersalah, X pun tidak didapati bersalah. So kita pun tak boleh nak jatuh hukum dia ni sebagai bersalah. Sebab kalau maksudnya kalau aku nak cerita aku tempias, dia pun sama, dia pun terkena tempias. Sebab dia pun tak kenal. Sebab dia sampai dia cakap dengan SPRM, kalau betul awak ada bukti, ada gambar saya dengan awak ada conversation saya dengan atau video saya dengan awak keluar surat, saya sign untuk saya didapati bersalah. So dia dengan yakin, dia memang tak kenal orang tu. Kau jadi mangsa mungkin yalah, salah satu kadang-kadang orang tak suka kan, orang biasalah kadang-kadang orang ni macam berjaya sangat kita bom dia tengok kan. Sebab aku pun tak pernah terfikir pasal money laundry ni ke apa, pasal kita tak pernah terfikir langsung. Maksudnya pernah dengar tak money laundry? Pernah dengar macam mereka ada orang ada buat macam bukan prank, yang saja dengar orang tu cakap apa kan, dia main-mainkan orang tu kan. Pernah lah dengar benda-benda macam tu, tapi tak sangka rupanya dia sebesar tu. Faham tak? Kan dia kecil-kecil, rupanya dia orang collect Allah beratus juta. Betul lah sebenarnya, mungkin salah satulah maksudnya bila dah jadi macam ni,
Pertama memang kita tak boleh nak percaya orang 100%. Okay, kena betul lah kalau nak buat apa-apa bisnes, kena check dulu latar belakang dia, duit daripada mana. Sebab kadang-kadang kita punya fahaman ni pun salah juga. Kita rasa macam dia nak bayar pakai cash ke, pakai cek ke, lantak dia lah, janji dia bayar aku. Kan ada benda tu. Tapi sebenarnya bila kita pergi ke SPRM, dia ada akta-akta yang kau nak buat bisnes, kau kena ikut proses dia. Dia ada jalan yang betul. Kau bagi cash tu salah dah. Macam, ui salah? Ya ke salah? Pasal kita kalau contoh lah menaga orang kampung, nak buka kedai goreng pisang, takkan kita aku buat kontrak, aku siapkan. Dia tak mahu macam gitu. Kita orang kampung, kadang-kadang kita ni pula rasa macam kalau pakai cash lagi bagus juga. Boleh rolling sana senang. Rupanya tak boleh. Dalam bisnes, lagilah bisnes-bisnes yang pergi million punya bisnes, tak boleh ada transaction yang cash. Dia ada proses dia. Tu pun salah satu benda yang nak kena tahu juga, nak kena belajar juga. Tak payahlah buat benda pelik-pelik, itu je lah kot. Pasal yang sepanjang SPRM ni, itulah antara pengajaran dia. Dia cakap awak kena tahu, kena selidik dulu orang tu siapa, apa. Kalau boleh ada akses, dapat nombor IC dia, terus check. Boleh, pasal boleh check kan, kita boleh check dia ada kes jenayah ke sebelum ni. Kalau ada kes jenayah ke pengki, kalau kita rasa nak selamat, tak payah adakan dia kan. Terus income dia pun nak kena tanya juga. Sama juga yang pasal cash tadi tu. Mungkin kadang-kadang orang tak perasan. Orang rasa boleh kot main cash kan. Sebenarnya ada cara yang betul. Kita buat ada terlepas benda-benda yang dia sebenarnya benda tu pula dulu kalau pasal kereta, itu dia cakap dengan orang. Kereta tu pasal kita buat marketing untuk kedai kereta. So kita buat lah, kita kadang-kadang kita trigger orang kan. Kita trigger orang nampakkan macam ni, sekejap lagi taklah nak ada kedai kereta, datanglah kedai kereta. Kedai kereta pun dah tutup lah. Kan? So kesilapan tu daripada situ sebenarnya juga. Untuk app-nya punya sendirilah. So okey, kononnya tayang kereta lah ini. Tapi kalau nak cakap jam, semua orang ada minat dia kan. Contoh orang ni suka kereta sport. Kita dah pernah cari duit kan. Pasal aku memang suka jam. Memang ada memang ada banyak lah jam. So jam ni aku beli harga 2-3 ringgit. Syak mention harga semua itu macam aku tak pernah buat benda tu. Tapi bila dah salah, orang cari lah kesalahan kau. Itu je. Tapi sebenarnya bagus juga bila kau tegur tu, aku lebih okey lah. Lebih elok lah. Okey lah, tak adalah aku nak tunjuk sangat. Tak adalah ni lah. Itu yang sekarang pakai pun biasa-biasa. Lebih kena hati-hati sebenarnya, dan sebenarnya bagus sebab itulah kadang-kadang orang kan, kita ni manusia, kita selalu buat silap. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu okey. Yelah, aku dah beli ni, aku dah penat kerja, takkan aku tak boleh tunjuk. Nak reward. Kadang-kadang kita tersilap. Itu benda yang kena tapis dah harap-harap makin okey lah. Kadang kalau terpost tu ternampak jam, alamak delete lah, tak nampak jam lah Syar. Tapi dah pakai jam tu kita nampak lah kan, macam mana pula. Takkan kita beli jam banyak-banyak tak boleh pakai pula. Itu yang jadi macam kat situlah juga mengajar kita siapa yang betul-betul kawan, siapa yang bukan kawan. Situ bagus SPRM punya hal. Sebab tu sekarang ni nombor telefon aku dah tukar. Aku punya circle tu kalau dulu besar ni, sekarang besar ni. Betul. Aku dah tak ramai kawan dah. Nombor telefon pun tak ramai. Kalau nombor tak kenal, confirm aku tak angkat. Jadi dah. Pasal bila kita dalam contoh SPRM tu, kita akan nampak siapa yang betul-betul kawan. Ada yang memang akan menyalahkan kita 100% tau. Ada. Kita tak sangka ada kawan macam ni. Macam contoh akaun dia kena freeze kan. Okey lah, macam kau jangan salahkan aku pun tak tahu ni, aku pun terkena tempias. Kalau kau cakap kau satu akaun, aku berpuluh akaun. Lagi silap aku tak ada duit ni nak belanja. Kau at least satu akaun, tapi ada akaun lain kau yang boleh pakai. Terus menyalahkan kita tu, canang dengan orang. Soeb ni, aku punya akaun kena freeze. Soeb ni ada tau. Sedih kadang-kadang jumpa kawan macam itu. Kita rasa macam tak, kalau betul kau tak ada duit, aku boleh cari duit untuk kau. Aku bagi pakai duit aku, tak apa. Tapi kalau kau nak cakap akaun kau kena freeze, aku pun tak nak. Aku pun tak nak duduk sini. Tapi kalau aku kat sini, aku macam mana aku nak salahkan orang yang kaitkan aku ni? Tak guna juga, dia pun tak salah. So siapa? Kita anggap je dugaan ni, memang dugaan je, memang aku tak boleh nak buat macam mana lah, aku kena. Tengok, as a celebrity, kita faham kadang-kadang orang yang datang kat kita tu, dia nak ambil kesempatan atas kita. Kadang-kadang dia buat benda tu untuk selamatkan tengkuk dia ke apa ke kan. So kita tak boleh nak mempercayai benda-benda yang contoh umpamanya
rezeki jatuh daripada langit ke, rezeki tu datang bergolek-golek dengan sendirinya. Jangan mudah sangatlah percaya benda-benda macam tu. Sebab aku percaya tak ada benda dalam dunia ni kalau tak ada usaha kau dapat, tak ada. Benda tu kena ada usaha, kena susah baru dapat. So kalau benda-benda yang pelik-pelik ni rasanya tak perlulah kot. Sebab sekarang ni pula di zaman-zaman viral ni tak ada benda yang boleh terlepas. Cakap betul. Hari ni lepas, besok lepas, tak payah lama. Tak lepas juga akhir dia. Ada tu je.